Ya. Yang keempat, mohon penjelasan tentang hadis Nabi SAW disihir. Apakah hikmah di sebalik kejadian Nabi SAW disihir? Sebenarnya pada dasarnya perkara ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW itu tak pernah disihir pun. Satu. Itu satu. Termasuklah yang berpendapat begini Syekh Muhammad Abduh dahulu. Termasuk juga Sayyid Qutb. Dan ramai lagi yang lain sebenarnya. Dia kata tak ada pun. Sebab kalau ada, memang betul lah dalam Quran itu tuduhan orang kafir. In tattabi'una illa rajulan mashura. Kamu tidak lebih hanya mengikut seorang yang kena sihir. Jadi betul lah kalau macam tu. Kalau kita terima, dia pegang situ. Jadi sudah bercanggah dengan Quran, kata dia, hadis itu. Jadi kamu memang betul lah kamu ikut orang kena sihir. Jadi orang kena sihir ni boleh harap lah, boleh. Nanti dia Tuhan suruh yang lain, dia bagi yang lain pula. Itu pendapat mereka. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak, dia memang kena sihir. Memang kena sihir. Tapi kesan sihir dia tu tidaklah melampau sangat. Tidaklah sampai dia meninggalkan kewajipan. Kewajipan apa pun. Tidaklah sampai dia lupa Quran. Kalau ada lupa ni, dia bukan masalah kena sihir ke atau tidak kena sihir, masalah lupa. Nabi pernah ada lupa. Dia lupa baca Quran. Ayat itu. Lepas tu ada orang baca, dia teringat. Tapi benda ni setelah disampaikan, berapa ramai ada orang ingat semua ayat itu. Lalu dia terlupa. Ini hikmat Allah nak menyatakan dia ni manusia. Bila manusia, dia ada sifat itu. Bila manusia, dia ada sifat itu. Jadi cuma yang terasa kepada dianya, macam dia buat dah benda tu, rupanya dia tak buat lagi. Sikit je. Benda-benda yang tidak ada kaitan dengan agama. Seperti mana ada kesan kepada seseorang tu kalau dia demam. Kalau dia demam, macam yang manis dia kata pahit. Itu saja, sekadar itu saja. Dan Rasulullah SAW boleh berlaku kalau sekadar itu. Misalnya dia sakit, dia demam, dia sakit kepala. Jadi sihir itu kesan dia setakat itu saja. Ketika sihir itu masih dimakan kambing itu apa saja? Tidak, lain. Itu racun, itu racun. Kan? Itu racun. Yang bawa dia meninggal. Jadi yang buat yang rumah ajuan dia kalau salah satu ubat orang itu racun. Sihir juga. Ya. Tak apalah. Jadi apakah hikmah di sebalik Nabi SAW disihir? Nak cerita benda ni memang wujud. Memang ada dan ada kesannya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, orang biasa pun tak kena. Babas. Kalau nak kena, dia nak ceritanya orang yang tahapnya macam Nabi tu pun boleh kena bahaya sangat benda ni. Sebab itu masuk dalam dosa besar. Janganlah kita belajar benda-benda macam ni, guna benda macam ni, sebab dosa besar. Termasuk dalam 7 perkara tu kan, as-sab'ul itu mubiqat, itu 7 perkara. Peristiwa yang mana Ustaz dia dah lupa yang pasal sihir? Sihir ini Ya, hadis yang mana? Peristiwa yang mana? banyak sihir berkenaan dengan perempuan, perempuan Yahudi yang sihir dia, dan masuk dalam dia cucuk di satu benda yang macam itu. Dia benamkan dalam satu telaga. Satu telaga dibawa, ditindih dengan batu besar bawah tu. Jadi sahabat-sahabat pergi buang air rambut tu, dia ikat dengan rambut apa tu, dan dia cucuk di situ. Ini menggambarkan benda-benda macam ni. Seperti sekarang ni kan ada benda-benda macam tu, ada di zaman Rasulullah SAW. Kira-kiranya kalau kepada orang lain dibuat macam tu, mati. Tapi oleh kerana Rasulullah SAW tadi, seperti kita katakan, dia kuat, setakat itu saja kesannya. Setakat itu saja kesannya. Tapi ada juga nak ceritanya benda ni memang berkesan dan memang wujud. Kalau tidak, kenapa dia ancam dosa besar begitu-begini tu? Sihir ni memang wujud dan kena siapa pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, seperti saya kata tadi, orang biasa pun tak kena. Begitulah. Dan selain daripada itu, nak menunjukkan Nabi SAW ni bukan Tuhan. Dia kena benda-benda macam ni, bukan Tuhan. Selalu kalau kita perhatikan, peringatan bahawa Rasulullah SAW bukan Allah, bukan Tuhan, jelas. Sebab itulah umat Islam, akidah tauhidnya terpelihara. Berbeza dengan agama-agama lain, semua sudah tidak ada dah tauhid. Padahal Nabi asalnya mengajarkan tauhid juga. Itu kelebihan kita.